Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajari. Kita tengah baca bab rukun-rukun sembahyang dan kita ni telah baca sudah dah rukun yang ketujuh, iaitu sujud. Kita masuk dalam rukun yang ke-8, iaitu duduk antara dua sujud. Rukun yang ke-8 adalah duduk antara dua sujud. Duduk antara sujud sekalipun dalam solat sunat. Solat sunat pun rukun sembahyang juga. Untuk buat untuk sah sembahyang dah. Lepas tu disyaratkan dalam duduk antara dua sujud tu tiga perkara. Tiga perkara ni kena buat semasa kita sujud duduk antara dua sujud dah. Pertama, tamak ninah dalamnya, berhenti sebentar lah, tenang, tak gerak. Masa duduk antara dua sujud, berhenti sebentar dah, tenang dah. Bermula disyaratkan pada duduk antara dua sujud. Kedua dah. Kedua, tidak mengkosakkan ketika bangkit selain dari duduk antara dua sujud. Jadi daripada sujud tu niat dah nak duduk antara dua sujud dah. Bukan sekarang cokek kau orang jetak bangun dah, tapi kerana betul-betul nak buat ibadah, iaitu suruhan Allah duduk antara dua sujud. Agama suruh duduk antara sujud, dia pun duduk. Bukan kerana kena cokek dia tak bang, tak jadilah. Itu yang kedua dah. Kalau terduduk dari sujud kerana terkejut dah, kena cokek ke terkejut ke dah, atau kerana kena duri dahinya yang didapatkan di tempat sujudnya, ada duri, jetak bangun dah, tidaklah memadai duduk antara dua sujudnya. Kerana itu hendaklah ia kembali lagi sujud, niat mula baru bangun dah. Okay, syarat yang ketiga dah. Syarat yang ketiga, tidak terlalu lama. Bukan dimasukkan untuk duduk, tapi diperintahkan untuk memisahkan sujud yang terdahulu. Jadi jangan duduk lama lah. Duduk antara sujud ni tak boleh lama. Mazhab kita tahan sikit lah. Mazhab Hanafi tu metah sangat lah. Duduk antara sujud, dia baca bukan apa kita panjang sikit lah. Rabbi firli warhamni wajbrutni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Panjang dah sikit dah. Dia baca Rabbi firli je apa dia dah. Jadi dia sangat pendek. Nah, biasanya dah. Jadi kita pun sekadar baca kita baca sama tu tak apa, tak bedah lah. Tapi jangan panjang sangat lah. Dan yang berikutnya, kerana itu maka duduk antara dua sujud itu termasuk rukun yang pendek macam itidal lah. Seperti itidal lah. Dia ni bukan matlamat utama, dia ni perantara antara dua sujud saja, seperti itidal sebelum sujud. Rukuk tu besar, rukuk panjang. Iktidal rukuk pendek, sujud rukuk panjang, duduk antara sujud ni rukuk pendek mudah dah. Jadi dia tu kena semetar lah, jangan lama sangat duduk antara dua sujud. Lebih kurang dah. Dan jika dipanjangkan melebihi waktu membaca zikir, panjangkan melebihi waktu membaca zikir yang diperintahkan membacanya di dalam duduk antara sujud, maka batallah salatnya kalau disengajakan dan tahu tentang haramnya. Kalau duduk lama masa duduk antara sujud, dia kata sampai batal salatnya. Batallah salatnya kalau sengaja dan tahu tentang haramnya dah. Sampai tahap tu dah. Betul lah ada dalil Nabi cepat sikit lah dah duduk antara sujud tu kan. Tahiyat awal duduk antara sujud, tapi nak kata sampai batal ni berat kat dah. Tapi pendapatnya ada pendapat mazhab kita ni sampai tahap batal dah sebenarnya. Tapi Imam Syafi'i apa kita umum tak ada bicara dah. Hak kedua-kedua lah mutakhirin lah bicara. Dan sunat mengucapkan takbir tanpa mengangkat tangan. Di kala bangkit dari sujud serta dengan mengangkat kepala dah. Mazhab kita inilah secara umumnya empat mazhab lah. Biasanya tak ada lah angkat tangan ni dah. Ada hadis ni, hadis sahih dah. Ada benda ni Syiah buat dah. Tak tahulah ni pakai hadis ni kan. Tapi ia tu akad takbir, akad nak bangun antara sujud tu, duduk antara sujud tu akad tangan dah. Mengangkat kepala dan takbir dipanjangkan sampai duduk antara sujud. Maksudnya start daripada sujud nak bangun duduk antara sujud tu, sebut Allah panjang dah sikit dah. Biar habis pergerakan sampai ke duduk antara sujud dah. Seperti hak kita bicara sebelum ni lah. Maksudnya dia apa kata,
panjang lah bacanya, biar sepanjang antara pergerakan start daripada sujud sampai ke duduk antara duduk sujud ya. Sunat duduk dalam bentuk iftirash. Jadi masa duduk duduk antara sujud ni duduk iftirash macam tahiyat awal lah. Macam tahiyat awal. Molek sekali duduk atas kaki, tapak kaki kiri dan menegakkan tapak kaki kanan lah, waktu molek sekali dia. Sedangkan kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha. Tapak tangan di atas paha berdekatan dengan lutut. Sekira-kira hujung jari tangannya sama dengan hujung lututnya. Jadi tangan tu tok tu betul-betul lah lebih kurangnya. Hujung jari kita ni betul-betul atas lutut dah. Gitu lebih kurang dah. Tapi jangan bawa cerita karut lah nak. Hadis palsu ke apa dulu-dulu pasal bodoh dah dengar je. Habis ni ada cerita ni tangan ni nak kerak masuk neraka lah dah. Dia tu saya cerita karut lah dah. Dia pentingnya lebih kurang gitu. Jangan dia tambah-tambah. Agama jadi susah. Dan benda-benda karut lah nak. Kalau lebih macam lah ni nak terima ijazah dah. Ijazah sanak nak amalan tertentu nah. Yasin mubilan kali laga apa dah. Lepas tu baca tertentu serbai naik ni pakai serbai dah. Sedangkan hadis seperti Abu pun tak cerita pakai serbai macam gitu dah. Macam mana dia kata boleh percaya sanak sebegitu dah. Masalah puak-puak ni pula dia kata hadis ni tak boleh percaya dah. Hadis ni zon je dah. Mana boleh yakin ni kata tak. Nak kata pada tok guru hadis dah. Ulama hadis ni nak kata hadis ni siapa kata yakin dah. Tapi cerita dia hak pelik-pelik tu percaya pun tak. Jadi kita jangan pakai cerita pelik-pelik. Termasuklah cerita pasal tangan lebih tak boleh kurang boleh masuk neraka laga perkara berlaku dah. Yang pentingnya sekadar tu lah lebih molek, tidaklah siapa kau bunuh semaya kau dosa masuk neraka gapo tak ada karut dah. Sekiranya hujung jari tu sama dengan hujung lututnya lah. Lagi diluruskan semua jari tangannya, bukan belok lah, maksudnya lurus ke arah kiblat gitu lebih kurang. Jadi rapatkan jari tangan itu rapat masa tak atas paha tu. Dan hujungnya dihadapkan ke arah kiblat. Hujung jari kita ni ngadap ke arah kiblat lah, tak atas paha tu dah. Masa duduk antara dua sujud. Sambil membaca Rabbi firli warhamni wajibrodni warfa'ni wahdini wa'afini. Ada riwayat lain warzuqni gitu lah lebih kurang dah. Lebih kurang sikit tak apalah baca Ni doa belakang ni comel doa ni. Maksudnya ya Allah ampunilah aku, Rabbi firli kasihnilah aku, warhamni wajibrodni berilah aku kekuatan. Wajibrodni berilah aku kekuatan. Warfa'ni angkatlah darjatku, warzuqni tak ada sini. Wahdini tunjukilah aku, wa'afini berikanlah aku kesihatan. Jadi doa-doa comel masa kita duduk antara dua sujud. Kalau kita faham makna agak lebih khusyuk, lebih jelira, lebih menenangkan jiwa dah. Terapi ubat dah. Terapi ubat jiwa kita stress tension ni kita semaya kalau dengan faham makna kita rasa lebih tenang lah. Masalah ni kita ngoyak masa semaya tu rasa tak tenang juga. Kalau kita faham apa kita baca tidak mikirlah lain dan kita faham maknanya kita rasa sejuk hati kita. Kurangkan stres kita ni. Okey, lepas tu pada kata apa dah? Inilah bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan sebahagiannya oleh Bukhari dan Muslim. Jadi dia campur hadis ni. Ada Bukhari ada sebut, Muslim ada sebut. Sebahagian lagi dari Tirmizi, sebahagian lagi dari Abu Daud dah. Jadi banyak riwayat yang campur dah. Ulama mazhab kita ni yang membenarkan campur hadis-hadis ni. Macam kita baca sebelum ni lah doa iftitah dia. Doa iftitah ni riwayat Allah akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Hadis suku dia, hadis lain dia. Wajah tu wajah ladzi fatras samawati wal ardi hanifan musliman wa ana musyrik in salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin tu hadis lain. Tapi kita ni mazhab kita kata boleh campur dah. Dan banyak lagi baca tu banyaknya ulama kita yang kata Nabi buat kita campur tak apa. Tapi setengah-setengah ulama dalam mazhab lain Ibn Qayyim ke apa yang kata boleh campur dah. Yang kata moleknya tidak campur dah. Sebabnya Nabi ajar suku-suku, waktu suku-suku kita pun ikut waktu suku-suku lah, tidak disamakan. Sekali baca Allah berkabir walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila habis. Lepas tu masalah lain pula baca wajah tu wajah lain saja, dia kena sosok gitulah. Tu pendapat dalam mazhab Hambali lah lebih kurang dah. Dia kata sebahagian lagi dari riwayat Ibn Majah. Dah. Jadi capur-capur. Kau berapa butir? Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah. Capur-capur hadis. Jadilah doa macam saat ni lah.
Imam Ghazali menambah lagi dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dengan tambah wa'fu anni lah. Dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali tambah wa'fu anni lah. Nah. Tapi kita tak baca dah wa'fu anni lah. Rabbi fadli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, biasa kita tambah. Wahdini wa'afni. Baca wa'fu anni, kita baca ke wa'fu anni lah. Jadi semua tu kita ambil daripada Imam Ghazali, tambah lagi dah. Maksud comel lah. Masa tu masa berdoa lah. Disunatkan duduk sebentar sahaja yang dinamakan duduk istirahat sesudah sujud yang kedua, sebelum berdiri lah. Jadi ada duduk istirahat. Mengikut mazhab kita, duduk istirahat ni kalau tak duduk tahiyat awal, boleh duduk istirahat sebentar dah. Sunat juga dah. Sunat juga dah. Kerana mengikutkan perbuatan Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi riwayat Bukhari tu memang Nabi buat duduk istirahat, duduk sebentar sebelum bangun pada rakaat yang kedua dah. Rakaat kedua ataupun daripada rakaat ketiga sebelum bangun ke rakaat keempat dah. Duduk istirahat dah. Istirahat ni masa Nabi tua lah, di penghujung umur Nabi tu dah. Jadi Nabi memang buat gitu. Cuma ni ada mazhab lain, dia kata Nabi buat tu dalam keadaan tidak sihat. Dia kata dah, masa sihat tu mereka awal Nabi tu diberikan bangun saja, tidak duduk istirahat lah, dia kata dah. Dia kata tidak sunat semata-mata sujud sawi, tapi kerana tak cekak kau gitu dah. Tapi mengikut mazhab kita pakai terakhir lah, tak kira lah Nabi tak wajak sihat, sakit juga gitu dah. Jadi maksudnya syariat yang terakhir ialah Nabi duduk istirahat sebelum bangun ke rakaat kedua, duduk istirahat sebelum bangun ke rakaat keempat, maka kita kira itu sunat juga. Gitulah. Disunatkan ketika hendak berdiri dengan menekan kedua-dua tangannya ke lantai sebelum berdiri. Cara tekan tu macam-macam. Ada kata riwayat ni macam penumbuk ni dah. Dia kata menganyam tepung dah. Maksudnya kenyat tepung tu. Guna ni ke? Ataupun ada setengah kata guna gini juga dah. Walaupun kenyat tepung boleh buat guna gini juga dah. Apa mesti gini lah. Jadi khilaf lah, yang pentingnya menekan tu tempat sujud tu sebelum dia bangun berdiri, bukan terus wikah bangun. Duduk istirahat tu dia tekan dulu. Lepas dia duduk sujud yang kedua, dia duduk istirahat, dia kena tekan pula tempat sujud baru wikah bangun dah. Sebelum berdiri dari sujud, kerana dia tekanlah tangan dia sebelum berdiri dah. Kerana dengan cara itulah membantunya berdiri, dan kerana mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor satunya ikut perbuatan Nabi lah, di samping hikmahnya biar mudah berdiri dah. Pada sujud perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sujud yang kedua seperti apa yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis yang sangat kuat lah, hadis riwayat Bukhari. Habislah rukun yang ke-8, iaitu duduk antara sujud. Kita nak bincang pula rukun yang ke-9, iaitu tahiyat akhir dah, tahiyat akhir. Rukun yang ke-9 iaitu tahiyat akhir, dan rukun yang ke-10 ada lagi. Rukun yang ke-10 itu membaca selawat sesudah membaca tahiyat akhir. Rukun yang ke-11 duduk tahiyat akhir dan selawat, dan duduk salam yang pertama. Duduk tahiyat akhir dan selawat, dan duduk salam yang pertama. Jadi duduk suku. Tahiyat akhir dibaca suku, selawat lepas tahiyat akhir suku, duduk untuk tahiyat akhir dengan selawat dan salam, duduk untuk salam tu suku dah. Jadi sebenarnya hampir serentak lah buat sama-sama lah, tiga-tiga perkara ni dah. Yang dikendaki dengan tahiyat akhir yang disambung dengan salam, baik yang didahului oleh tahiyat awal seperti dalam solat fardu zuhur, solat asar, maghrib, isyak, atau tidak didahului oleh tahiyat awal seperti dalam solat subuh, solat Jumaat dan solat qasar. Jadi tahiyat akhir ni mengikut mazhab kita duduk tahiyat akhir ni macam duduk tawarruk lah, pada kita bincang dah. Itu apabila ia tahiyat akhir nak beri salim, duduk tawarruk dah. Bila duduk kalau rakaat kedua tak beri salim, barulah duduk iftirash, macam duduk antara dua sujud tadilah. Tapi mazhab lain tu yang tidak gitu, dia kata kalau dua rakaat duduk macam tahiyat awal lah, walaupun beri salim masa tu pun dipanggil duduk iftirash. Lebih daripada dua rakaat, rakaat ketiga keempat tu baru duduk tawarruk, duduk macam tahiyat akhir kita dah. Tak apalah.
Adapun tahiyat awal dan selawat atas Nabi SAW, sesudahnya dan duduk tahiyat awal dan selawat dalamnya hanya sunat. Demikian juga selawat atas keluarga Nabi ada dalam tahiyat akhir. Sunat yang kata dia. Keluarga Nabi lah, keluarga itu sunat. Selawat atas Nabi tu wajib dah, rukun ni. Di tahiyat awal ni mengikut mazhab kita, dan selawat atas Nabi masa tahiyat awal ni, semua tu sunat dah. Sunat besar lah. Kalau tinggal tu kena sujud sawi lah. Tu mengikut mazhab kita. Mazhab lain dia panggil wajib. Nak sujud sawi ni benda sunat, tak padan tak. Benda sunat ni tinggal pun tak apa kena sujud sawi ni dah. Bagi mereka mazhab-mazhab lain, jumhur ulama mazhab lain kata sujud tahiyat awal ni bukan sunat tapi wajib dah. Cuma dia bukan rukun, wajib dah. Tak batas maya kalau tinggal dah. Cuma dia wajib kena ganti dengan sujud sawi dah. Sujud kerana lupa. Sedangkan doa kunut mengikut mazhab kita tegah pula lah. Dia kata tinggal doa kunut kena sujud sawi. Tapi dalil ni saya tak baca-baca, tak jumpa lagi lah. Kalau nak kata sunat setara mana pun, sunat besar pun, nak suruh kata ada dalil khususnya tak. Tinggal doa kunut ni Nabi sujud sawi tak ada lah. Tahiyat awal je ada yang sahih. Yang banyak hadis-hadis cerita Nabi tinggal tahiyat awal, Nabi ganti dengan sujud sawi tu sahih. Tu je. Doa mazhab kita anggap sunat besar je pukiyah dengan peristiwa sujud sawi kerana tinggal tahiyat awal tu lah. Lepas tu dia kata juga sunat iaitu selawat atas keluarga Nabi lah. Selawat atas Nabi tu rukun. Selawat atas Nabi lah. Contohnya kita habis asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, tu hak Nabi dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tu. Dan seterusnya ke belakang tu ikut mazhab kita ni panggil sunat saja dah. Walaupun tahiyat akhir pun dia tak sampai wajib dah untuk selawat tu untuk keluarga Nabi dah. Untuk Nabi tu wajib dah untuk keluarga Nabi. Dan dalil yang menunjukkan wajibnya tahiyat akhir iaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Daraqutni dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud yang katanya, "Kana naqulu qabla an yafruda alaina at-tashahhud, assalamu 'ala Allah, assalamu 'ala Jibril wa Mikail, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqulu hakadha walakin qulu at-tahiyyatu lillah." Dan seterusnya lah. Jadi cerita sebelum mula ni timbul dengan baca at-tahiyyat ni kerana sahabat-sahabat pun tak erti, pakai beri salam habis lah, sebut nama malaikat lah dah. Sebut Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Allah pun. Allah pun beri salam juga dah. Jadi lepas tu Nabi lagi lah. Nabi kata tak perlu ucap gitu dah. Jadi hadis terpanjang lagi at-tahiyatulillah, tapi tidak panjang lah. Hadis ni riwayat kuat dah, tapi tidak jadi amalan mazhab kita lah at-tahiyatulillah ni. Okay, sebelum diwajibkan membaca tahiyat, kami membaca keselamatan kesejahteraan bagi Allah, Jibril dan Mikail. Maka Rasulullah bersabda, janganlah kamu katakan seperti itu, tapi katakanlah segala kehormatan milik Allah. At-tahiyatulillah. Hadis riwayat Baihaqi dan Daraqutni dari Ibnu Mas'ud. Dan dalil yang menunjukkan wajib membaca selawat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tercantum dalam firman Allah yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surah Ahzab ayat 56. Itu dalil menunjukkan kewajipan selawat atas Nabi lah. Dalam Jadi di dalam ayat diperintahkan mengucapkan selawat yang menunjukkan wajibnya mengucapkan selawat, dan paling-paling kurang wajib ini dalam sembahyang lah. Dan para ulama telah sepakat wajib mengucapkan selawat hanya dalam solat saja dah. Hak dalam solat dah hak wajibnya, hak lain itu tidak wajib. Dan tidak wajib di luar solat, berarti kewajipan itu hanya tertentu dalam solat saja. Ini pendapat ulama secara umum lah. Ada setengah kata dengan nama Nabi pun wajib dah, dan ada hadis yang suku pula lah. Dengan nama Nabi tak selawat dosa pula, ada setengah riwayat lah. Tapi secara umumnya wajib-wajib ini dalam ayat Quran ini hanyalah ditujukan di masa sembahyang saja. Dan tempat yang cocok, yang sesuai untuk meletakkan selawat dalam solat adalah dalam tahiyat pada akhir solat.
Maka wajiblah selawat itu diletakkan sedah tahiyat akhir. Itu secara umum lah. Tapi ada dalil lah. Kata begitu lah. Dan apabila telah nyata wajibnya tahiyat dan selawat dalam solat dan kedua-duanya dibaca pada saat duduk, maka wajiblah pula duduk mengikuti tahiyat. Okey, kita wajib nak baca tu. Nak baca berdiri dah. Wajiblah pula duduk mengikuti tahiyat lah. Wajib tu sebab nak baca lah. Dan selawat sebagaimana nak baca tahiyat, nak baca selawat tu kena duduk lah. Sebagaimana wajib duduk salam yang pertama. Okey, nak beri salam tu kena duduk dulu nak. Kerana mengikuti selawat dan tahiyat. Jadi benda tu satu belakang dia. Duduk tahiyat akhir tu untuk 3 perkara lah. Untuk baca tahiyat, untuk baca selawat dan untuk beri salam lah. Kerana itu duduk dihitung rukun bagi ketiga rukun itu. Dan duduk termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun solat seperti yang dapat difahami dari perkataan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya yang bernama Minhaj atau Manhaj tu tak tahulah. Itulah kitab Minhajnya ke Manhaj ke tak tahu dah. Adapun dalil yang menunjukkan tahiyat awal dan duduknya hanyalah sunat dan tidaklah termasuk rukun, iaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahawa Nabi SAW mengerjakan salat fardu zuhur. Setelah 2 rakaat beliau berdiri. Sedangkan tahiyat awal tertinggal kerana lupa. Dan beliau tidak pula duduk membaca tahiyat. Jadi tak baca tahiyat awal dah. Nabi hanya meninggal rakaat kedua tu. Jadi gitulah dah. Jadi dia lupa lah. Nabi lupa baca tahiyat awal masa sembang zuhur dah. Jadi Nabi teguh bangun dah. Sesudah selesai membaca tahiyat akhir, beliau bertakbir dalam keadaan duduk lah. Dan melakukan sujud sahwi 2 kali sebelum memberi salam. Sesudah itu barulah beliau memberi salam. Jadi Nabi ganti dengan sujud sahwi. Baca tahiyat akhir sudah. Lepas tu sebut Allahu Akbar. Bukan bisa ni Allahu Akbar, Nabi sujud. Lepas tu bangun, duduk antara sujud. Lepas tu bisa sujud Allahu Akbar pula. Sujud pula dah. Lepas tu bangun Allahu Akbar, lepas tu bisa salam pula. Gitulah. Nabi SAW tidak lagi membaca tahiyat awal dia tertinggal. Hanya diganti dengan sujud sahwi saja. Tidak Nabi baca semula, tidak dah. Ini menjadi dalil yang menunjukkan bahawa tahiyat awal dan duduknya itu sunat, bukanlah termasuk rukun. Tu mengikut mazhab kita lah. Mazhab lain kata wajib tapi tidak termasuk rukun lah. Itu Nabi ganti dengan kalau benda tu sunat, buat apa ganti lah. Itu pendapat mazhab lain lah. Jumhur ulama lain. Mazhab kita kata sunat lah. Dalil sama guna dah. Dalil yang sama tapi perhelan lain lah. Kerana itu kalau dianggap rukun, nescaya tidaklah diganti dengan sujud sahwi, tetapi tetap dibaca kembali lah. Kalau benda tu rukun, mestilah Nabi baca semula dah. Sunat pada tahiyat awal. Sunat pada tahiyat awal dan tahiyat akhir yang diikuti dengan sujud sahwi dalam bentuk duduk iftirash. Jadi kita duduk tahiyat awal atau duduk antara duduk sujud kau dah. Ataupun duduk duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir yang diikuti dengan sujud sahwi itu duduk dalam bentuk iftirash. Kalau kita ni teringat baca doa kunut kami ikut mazhab kita lah. Kalau tu tahiyat awal lah kita kira sepakatnya. Tahiyat awal tu tinggal masa rakaat keempat terakhir tu, kita walaupun kita baca tahiyat akhir tu, kita tetap duduk, bukan duduk tawarruk tapi duduk tahiyat macam duduk tahiyat awal dah. Lepas tu Allahu Akbar sujud, lepas tu Allahu Akbar duduk sujud, dan lepas Allahu Akbar sujud balik, lepas tu Allahu Akbar barulah beri salam, barulah duduk baru duduk tawarruk. Lepas tu lah dia duduknya seperti duduk antara sujud lah. Kihnya tak habis lagi tak beri salam dah. Duduk istirahat, serupa duduk istirahat, duduk antara sujud. Dan duduk orang yang masbuk ni, iaitu duduk di atas mata kaki kiri, duduk atas kaki kiri,
tapak kaki kanan didirikan, ditegakkan. Itulah. Dan perut jari yang kanan diletakkan pada tempat solat. Jadi kaki tu tegak, perut jari tekan tempat solat tu hak terbaik ni lah. Kalau boleh lah. Dan ujungnya menghadap ke arah kiblat lah. Jadi ibu jari kaki tu menghadap ke arah kiblat. Itu duduk iftirash. Sunat pada tahiyat akhir diikuti dengan sujud sahwi, duduk tawarruk. Tahiyat akhir tu. Ini terakhir lah. Itu duduk sunat pada tahiyat akhir yang diikuti dengan sujud sahwi, duduk tawarruk, itu duduk iftirash saja dah. Tidak duduk tawarruk lah, duduk iftirash saja dah. Jadi jadi bukan duduk tawarruk ya, bukan duduk tawarruk tapi duduk kali dia ada sujud sahwi. Baca tahiyat akhir tu dia bukan duduk tawarruk, duduk macam kita nyeng gitulah tak. Duduk tahiyat akhir bukan, tapi kita duduk cara iftirash. Sebab apa? Kita tak habis lagi dah semaya, kita nak sujud sahwi lepas ni Tetapi kaki kirinya diletakkan di bawah kanan dan kedua pipi pantat diletakkan ke tempat solat. Gini. Kalau kita nak sujud sahwi, duduk iftirash. Tapi kalau kita ni bukan sujud sahwi, kita duduk tawarruk. Tawarruk ni duduknya paha kita duduk atas punggung kita ni kena latar lah. Lepas tu kaki kiri tu duduk bawah kaki kanan, lebih kira gitu dah. Kerana mengikuti perbuatan Nabi SAW seperti diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya. Hikmah disunatkan duduk iftirash. Hikmah sebab apa? Pada semua yang disebutkan tadi bukan duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, agar mudah menggerakkan tubuh untuk berdiri dan sujud. Kalau kita duduk tawarruk ni payah sikit nak negak dah. Tapi kalau duduk iftirash ni mudah, nak bikah bangun, nak sujud balik pun mudah dah. Kalau duduk tawarruk ni kira terakhir dah, tak ada dah perbuatan bergerakkan dalam semaya lagi dah. Selagi ada gerakkan, moleknya duduk iftirash. Duduk duduk atas kaki kiri dan menegak ke kaki kanan dah. Hikmah disunatkan duduk iftirash pada tahiyat awal dan tawarruk pada tahiyat akhir agar ingat orang solat bahawa ia sudah melaksanakan rakaat yang keberapa. Jadi matlamat dia kita suruh mudah ingatlah. Dan kalau kita nak suruh ingat 2 rakaat, biasanya dengan tanda ni duduk tahiyat awal. Tu tanda kita duduk rakaat kedua dah. Dan duduk tahiyat akhir tu maksudnya tahulah kita nak habis dah, nak habis semaya. Kalau duduk serupa antara tahiyat awal tahiyat akhir serupa kan, tak ingat tukar rakaat kedua ke rakaat akhir dia. Jadi nak suruh beza tu mudah ingat berapa rakaat dah. Dan agar orang yang masbuk tahu imamnya membaca tahiyat yang mana. Jadi orang tengok tu imam tu duduk tak nak masbuk dan apa bukan nak sebut nak. Jadi apa? Ma'mun apa ni? Jadi orang masbuk tu tahu imamnya membaca tahiyat yang mana? Apa maksudnya? Agar orang masbuk tahu imamnya membaca tahiyat yang mana? Agar orang masbuk tahu imamnya membaca tahiyat yang mana? Jadi tahulah, mungkin tahiyat tu bukan terakhir tak bisa salih, duduk iftirash dulu lah. Kalau betul-betul dia duduk tahiyat akhir, nyenggi dah lah. Maka orang tahu tu rakaat terakhir lah. Orang masbuk tahu ni rakaat terakhir bukan rakaat kedua lah. Dan sunat dalam duduk tahiyat meletakkan kedua telapak tangannya di atas hujung lututnya. Letakkan telapak tangan kirinya di atas hujung lutut kirinya, sekira-kira hujung jari tangan sama dengan hujung lututnya. Dan jari tangannya semuanya diluruskan dan hujungnya merapatkan serta diarahkan ke arah kiblatnya. Tapak tangan kanan diletakkan di hujung atas hujung lutut kanan. Seluruh jari tangannya digenggam, melainkan telunjuk saja yang diluruskan. Gitulah saja dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.